Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kesempatan ini kita dapat lagi bersua dan bersama-sama dalam sesi kuliah online ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana hidup kita manusia, sentiasa kita berusaha bersungguh-sungguh supaya kita ni sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ni sentiasa mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan supaya kita ini sentiasa berada dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala. Cukup indah bagi kita manusia hidup kita atas dunia ini bila mana kita ni Allah Taala redha. Apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, bila mana dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah ia akan beri manfaat pada kita. Tapi hari ini insya-Allah kita isi ruang yang ada ini dalam majlis ilmu walaupun secara online. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita semua, pahala berada di dalam majlis ilmu sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis Nabi yang begitu banyak berkaitan dengan kelebihan menghadiri ataupun berada dalam majlis ilmu ini. Insya-Allah. Insya-Allah pada hari ini kita akan sambung lagi dalam kitab Penawar Bagi Hati ini pada membicarakan berkenaan dengan redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Panjang perbahasan dia ni, dah berapa seri dah ni. Walau bagaimanapun kita harap supaya kita sentiasa dapat manfaat. Qala muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bahawasanya ada bagi Allah hikmah pada segala pekerjaan yang mengkehendaki ia akan dia, sekalipun terkadang tiada mengetahui kita akan demikian itu hikmah. Dan bahawasanya kebajikan adalah ia pada barang yang Allah Ta'ala qada itu. Jadi Syekh pengarang kitab kita ini mengatakan bahawa, dia menyebutkan bahawasanya ada bagi Allah Ta'ala itu hikmah. Ada hikmah terhadap segala apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki atas diri kita. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan kepada kita, Allah SWT takdirkan kepada diri kita manusia, ada hikmah dia. Semua perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan atas diri kita, kita kena pegang sebagai orang yang beriman, sebagai seorang Islam. Apa yang Allah takdirkan atas diri kita ni ada hikmah dia. Ada kebaikan di situ yang kita tidak sedar. Mungkin kita tidak sedar hikmah itu dan kita tidak mengetahui hikmah itu, ataupun pada pandangan kelemahan kita manusia mungkin kita rasa tidak ada hikmah. Tapi sebenarnya tiap-tiap perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala buat ada hikmah. Sebagaimana makhluk yang Allah Ta'ala jadikan atas dunia ni semua ada manfaat. Begitulah juga tiap-tiap perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lakukan, takdirkan, kehendaki atas diri kita ini ada hikmah dia.
Umpamanya, contohlah, orang yang Allah Subhanahu Wa Taala jadi dia dalam keadaan susah ataupun miskin. Ya, miskin. Memanglah kita lihat secara zahirnya, miskin ini tak ada orang suka. Tak ada orang nak jadi miskin. Tapi bila Allah Ta'ala takdirkan atas seseorang itu dengan kemiskinan, maka terpaksalah dia terima dan dia redha. Di samping dia adalah usaha ikhtiar dia untuk membebaskan diri dia daripada kemiskinan itu. Tapi bila mana ditakdirkan Allah Ta'ala atas seseorang itu dengan kemiskinan, mungkin hikmahnya, bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadi dia miskin, kalau kita fikir secara hikmah, maka mungkin dengan kemiskinan itu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kalau dia jadi kaya, mungkin dia lalai atas diri dia lah. Mungkin atas diri seorang itu. Mungkin ramai saja orang yang kaya tapi dia dekat dengan Allah Taala. Mungkin untuk diri dia Allah jadikan miskin sebab Allah tahu bahawasanya jika sekiranya beri kekayaan kepada dia, beri kemewahan kepada dia, akhirnya dia lalai ataupun tak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengabaikan kewajipan sebagai seorang hamba, maka bila dia miskin, dia tak jadilah, tak lupa diri. Itu mungkin hikmahnya. Dan hikmah yang lain, bila mana dia dijadikan dalam keadaan miskin, di hari akhirat di hari akhirat nanti, hisab jadi kurang berbanding dengan orang kaya. Orang kaya ni berat hisab dia, satu persatu akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak akan terlepas sikit pun. Segala harta benda dia, tanah-tanah yang dia milik, rumah-rumah yang dia milik, kenderaan-kenderaan yang dia milik, harta benda, duit dan sebagainya yang dia miliki itu akan dihisab satu persatu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu pun tak akan terlepas. Kalau halal pun dihisab, haram pun dihisab. Tapi halal insya-Allah lepas, tapi kalau haram macam mana? Begitulah. Maka orang miskin ini oleh kerana dia tidak memiliki harta, dia tidak memiliki sesuatu pun di atas dunia, untuk apa dihisab? Apa yang perlu, apa yang nak dihisab? Hanya dihisab berkenaan dengan amalan dia sahaja. Berkaitan dengan harta benda, tidak ada. Sebab tidak ada hisab, tidak ada harta benda, maka tidak ada hisab untuk harta itu. Ini satu hikmah. Tetapi kalau kita duduk atas dunia ni, bila sebut miskin, Allah susahnya, sumuk dan sebagainya. Tapi dia sebut hikmah yang lain. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dia buat manusia. Allah Ta'ala dia buat manusia, dia tahu apa akan berlaku atas diri manusia. Manusia ni kalau beri jadi miskin, insya-Allah dekat dengan Tuhan. Kalau beri jadi kaya, musnah. Kalau beri jadi kaya, lupa ke Tuhan. Kalau beri jadi kaya, dok semayang. Kalau beri jadi kaya, lalai. Kalau beri jadi kaya, jadi jauh dengan Allah. Ini Allah Ta'ala mengetahui berkenaan dengan diri kita dan kita tak tahu. Kadang-kadang kita kata, tak apa. Tak apa, kita ni orang baik. Jadi kaya, kita bersedekah. Belum tentu. Belum tentu. Bila kaya kita bersedekah, ramai manusia yang musnah dengan sebab harta benda. Qarun, contoh yang besar, contoh yang kita semua tahu. Qarun umpamanya, sebelum dia diberi harta benda, dia antara hamba Allah yang taat pada Allah. Tapi bila mana diberi harta kekayaan, akhirnya dia lupa diri, akhirnya dia mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab harta salah satunya. Maka kita minta jauhlah. Itulah kita bersyukurlah apa yang ada. Bersyukurlah dengan apa yang telah Allah kurniakan kepada diri kita. Kerana di situ ada hikmahnya. Begitulah juga contoh yang lain. Kemiskinan, kesakitan. Sakit. Sakit ini kita nampak sebagai satu musibah. Sakit kalau kita lihat ianya sebagai satu musibah. Sebenarnya dari segi hikmah, kita kena fikir juga dari segi hikmah. Mungkin seseorang yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu kesakitan. Dengan sakit itu mungkin dia ingat kepada Allah. Dengan sakit itu mungkin dia ingat kepada kematian.
dan dia membuat persediaan untuk berhadapan dengan kematian. Walaupun untuk mati itu tak semestinya seorang itu sakit. Untuk mati itu tidak semestinya seseorang itu sakit. Ya? Tetapi bila sakit itu seseorang itu akan lebih berhati-hati dan akan buat persediaan untuk mati. Maka beruntunglah ya, orang yang bila mana diberi signal ataupun diberi tanda kesakitan ni, antara tanda bahawa orang tu akan mati. Dah tempoh yang kita tak tahulah bila. Bila mana seorang itu diberi tanda, maka itu satu benda yang hikmah yang besar. Ya, satu hikmah yang besar, dia boleh ya, buat persediaan yang baik, buat persediaan. Adapun orang yang sihat, seumur sihat manjang ni, dia berasa dia sihat, dia berasa dia lambat lagi nak mati. Ni satu perkara yang akan melalaikan dia. Ya. Sihat, kalau sihat buat ibadat, alhamdulillah. Kita bimbang, sihat buat maksiat. Itu kita takut. Ni boleh buat perkara kemusnahan. Kemudian kadang-kadang contoh yang lain. Kadang-kadang kita nak pergi kepada satu tempat. Kita nak pergi ke mana-mana. Kita ada musafir ke mana-mana. Perjalanan ke mana-mana lah. Kita rancang. Kadang-kadang kita rancang. Nak cerita hikmah ni. Kadang-kadang kita merancang untuk bergerak pada waktu sekian. Pukul 8 pagi misalnya. Kita nak bergerak ataupun nak memulakan perjalanan kita pukul 8 pagi. Tiba-tiba apabila kita nak bergerak pukul 8 pagi tu macam-macam isu, macam-macam hal lah. Kadang-kadang anak-anak ni, seorang ni nak ke tanda, seorang ni nak minum susu, seorang ni nak minum air dan macam-macam. Sehingga kan melanjutkan ataupun menjadikan perjalanan kita ni jadi lewat. 8.30, pukul 9 tak boleh nak bergerak lagi. Asal kita nak bergerak pukul 8. Lewat betul. Tapi kita ambil satu hikmah di situ. Mungkin dengan kita terlewat setengah jam. Bukan lewat yang dibuat-buat. Lewat yang dengan sebab-sebab yang tertentulah. Anak nak masuk tandas. Setelah kita selesaikan dulu. Jadi, lewat setengah jam. Lewat 15 minit. Lewat 20 minit. Lewat sejam. Kemungkinan dalam tempoh sejam ataupun setengah jam perjalanan itu mungkin sesuatu perkara yang kita tidak ingini berlaku. Maka bila mana kita terlewat setengah jam dalam tempoh tersebut, maka kita dapat elakkan daripada kejadian yang tidak diingini itu. Ini hikmah yang kita tak tahu. Hikmah yang kita tak nampak dan kita tidak mengetahui berkenaan dengan itu. Sebab itulah kita, apa yang berlaku atas diri kita ni, kita ambil ianya sebagai satu hikmah yang besar. Kita ambil bahawa inilah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita akur dan perlu kita redha. Kemudian lagi. Dan banyak lagi lah contoh-contoh yang lain. Dan bahawasanya kebajikan adalah ia pada barang yang Allah Ta'ala qada itu. Dan ada kebaikan terhadap apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala takdirkan, yang Allah Ta'ala tentukan. Kita kena yakin ada kebaikan. Baik miskin, baik kaya, baik sihat, baik sakit. Semuanya ada kebaikan di situ yang kita tidak mengetahuinya. Itu rahsia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahawasanya tiap-tiap yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu ada kebaikannya. Dan bermula i'tiqad yang tersebut mengeluarkan ia daripada hati engkau akan menyangkal dengan kerana apa dan betapa. Bila mana kita pegang, ya, bila mana kita yakin dan kita pegang bahawasanya tiap-tiap sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu ada kebaikan. Tiap-tiap sesuatu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu ada kebaikan, rahsianya tersendiri, maka secara tidak langsung kita boleh buang daripada hati kita ni persoal. Dia buang daripada hati kita ni mempersoalkan takdir Allah. Kita akan buang sifat mempersoalkan takdir Allah ni. Sebab apalah aku kena, tak kena orang lain, sedangkan aku ni semayang sokmo, orang tu duk semayang senang lena. Kita akan buang sifat duk sangkal.
kita akan buang sifat mempersoalkan ketentuan Allah. Kita akan buang sifat ataupun dalam diri kita ni buang sifat mempersoalkan takdir Allah Ta'ala. Tak sungguhlah kita kata, tak bersungguh dengan takdir Allah. Sebab apalah aku kena, sebab apalah jadi gini. Tak ada lah tu. Maka kita sebagai orang beriman tak boleh. Bila mana sesuatu berlaku atas diri kita, jangan kita persoal. Ingat, itu adalah takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan kita bersungguh pada Allah. Apalah beri aku, apalah aku kena. Jangan. Kalau kita menceritakan sakit, tak apa. Kalau sakit sangat ni, tu hak tu lain. Tok larat sangat ni, letih sangat ni, tu lain. Masalah mempersoalkan, menceritakan kesakitan itu hal lain. Mempersoalkan takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu mesti kita elakkan. Wajib kita jauhi dan wajib kita elakkan. Seperti contoh, seperti tiada menyangkal oleh Nabi Musa alaihi salam akan pekerjaan Nabi Khidir alaihi salam. Tak kala mengetahui ia akan hikmah menebuk Nabi Khidir alaihi salam akan perahu orang-orang miskin dan membunuh ia akan kanak-kanak dan mendirikan ia akan jidar yang ini dinding yang hendak runtuh. Sebagaimana kisah Nabi Musa alaihi salam. Ya. Sebagaimana kisah Nabi Musa alaihi salam dengan Nabi Khidir alaihi salam tidak mempersoalkan apabila Nabi Khidir mencerita setelah dia mengetahui akan hikmah yang dilakukan oleh Nabi Khidir alaihi salam. Tak ada suatu perkara yang dilakukan oleh Nabi Khidir alaihi salam. Setelah dia tahu hikmah, maka dia tak persoal. Ya. Ini kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Musa mengikut Nabi Khidir dalam perjalanan. Ya, nak menuntut ataupun nak dapat hikmah daripada Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Musa ikut, minta izin Nabi Khidir nak ikut. Dia ikut, naik perahu. Ya. Nabi Musa bersama dengan Nabi Khidir naik perahu. Ya, naik perahu, salah satu contohnya. Maka, bila mana nak turun, dia pergi tebuk ataupun dia bocorkan perahu tersebut. Ya. Kerana apa? Mula-mula Nabi Musa persoalkan sebab apa dibocorkan perahu orang miskin ini. Nabi Khidir cerita, selepas akhirnya Nabi Khidir cerita bahawa tebuk perahu ni kerana ni perahu orang miskin. Di depan sana akan ada orang yang zalim yang akan rampas perahu. Jadi bila ditebuk ni tak akan ada orang nak ambil perahu yang telah terbocor. Maka terselamatlah perahu orang miskin itu. Begitulah juga dengan bagaimana Nabi Khidir dia bunuh kanak-kanak Nabi Khidir. Kerana kanak tersebut akan menyebabkan mak ayah dia masuk neraka. Itu kisah Nabi Khidir alaihi salam. Dan bagaimana Nabi Khidir mendirikan jidar ataupun dinding yang hendak runtuh di kampung orang miskin. Ya, bagaimana Nabi Khidir dia mendirikan dinding yang nak roboh di satu kampung orang yang zalim ataupun orang yang jahat lah. Dibinakan dinding kerana dinding tersebut untuk mula-mula dipersoalkan Nabi Musa sebab apalah buat dinding ni sedangkan orang kampung jahat-jahat ataupun zalim. Maka Nabi Khidir pun cerita buat dinding ni kerana dalam rumah ini, di sebalik dinding ini ada tersimpan harta daripada anak-anak yatim supaya terselamat daripada rampasan orang yang zalim ataupun orang yang jahat ini. Maka dibinakan dinding. Ini hikmah, kisah hikmah daripada kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi salam yang boleh kita ambil sebagai satu pengajaran dan boleh kita ambil sebagai satu ilmu lah. Sebab itulah kita yakin, ya, tiap-tiap perkara yang berlaku di dalam kehidupan kita ada hikmah dan kita kadang-kadang menjadi rahsia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betullah kita dalam setiap masa, dalam apa keadaan, kita sentiasa yakin dan kita sentiasa percaya bahawasanya ada kebaikan. Apa yang Allah Ta'ala buat ni ada kebaikan. Mudah-mudahan kita semua sentiasa berada dalam keadaan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan sentiasa redha. Sentiasa kita terima dan kita redha dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya kita menjadi hamba yang saleh. Kerana kita yakin satu hari kita akan bertemu dengan Allah. Walau macam mana pun kita akan bertemu dengan Allah. Masa itulah
Kita akan tengok apa yang kita lakukan duduk atas dunia, apa yang kita buat. Dan jika kita buat baik, kita akan dapat kebaikan insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.